Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tidak lama lagi kita akan ketahui nasib yang akan menimpa 6 ahli parlimen bersatu yang telah pun menyokong Anwar Ibrahim. Hari ini kita ketahui kekentalan 6 ahli parlimen bersatu akan teruji tidak lama lagi. Mereka ini, 6 ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim diancam, diugut. Tapi 6 ahli parlimen tersebut sudah menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim serta berjanji tidak berganjak daripada pendirian masing-masing. Percaya bahwa mereka tidak akan kehilangan kerusi parlimen masing-masing. Mereka ini pula digelar 6 jahanam. Itu yakin. Kelompangan dalam pelembagaan bersatu membenarkan tindakan mereka selagi tidak mengisytiharkan keluar parti. Buktinya, sekalipun diberi kata dua supaya menarik balik sokongan terhadap Anwar Ibrahim sebelum Perhimpunan Agung khas parti itu pada 2 Mac ini, untuk mengelak daripada dipecat, keenam-enam mereka yaitu Iskandar Zulkarnain, Suhaili Abdurrahman, Muhammad Aziz Abu Naim, Zahari Kecik, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, dan Zulkaperi Hanapi memilih untuk memekakkan telinga mereka. Ahad lalu, Ketua Penerangan Razali Idris dalam mengeluarkan kata dua berkenan berkata, peluang buat mereka yang mengisytiharkan menyokong Anwar masih terbuka. Jika umum tarik balik sokongan, keahlian dan kedudukan mereka sebagai ahli parlimen selamat. Tidak sekadar itu, beliau mendakwa ada dalang cuba menghasut 6 ahli parlimen itu kekal menyokong Anwar dengan alasan pindaan pasal 10 perlembagaan parti tidak akan memberi kesan kepada mereka. Razali pula tidak pula menamakan dalang yang dimaksudkannya itu, tapi sekadar menyebut ia adalah pemimpin utama Parti Pakatan Harapan PH. Beliau, dalang yang dimaksudkannya, mendakwa pindaan pasal 10 yang dilakukan parti pada 2 Mac ini tidak boleh mengaitkan kesalahan kepada 6 ahli parlimen berkenaan, katanya. Sedari awal, Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Azalina Othman pada 8 Disember menyatakan tindakan ahli parlimen berkenaan menyokong Perdana Menteri tidak menyalahi Akta Anti Lompat Parti atau Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3. Ini kerana semua ahli parlimen itu hanya menyatakan sokongan tanpa melompat atau keluar daripada parti politik masing-masing. Akta lompat parti itu bermaksud betul-betul lompat parti. Sedangkan mereka menyatakan bahwa mereka tidak meninggalkan parti, hanya memberi sokongan. Katanya sambil menambah, parti masih berhak mengambil sebarang tindakan akibat pelanggaran disiplin. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang membawa usul akta itu tahun lepas dilaporkan turut menjelaskan bahwa tindakan menyatakan sokongan kepada kerajaan tanpa melompat parti tidak melanggar pindaan perlembagaan yang mempunyai peruntukan melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti berkuat kuasa pada 5 Oktober tahun 2022 selepas diluluskan Dewan Rakyat pada 28 Julai tahun yang sama. Lantaran itu, bersatu dijangkakan meluluskan pindaan perlembagaan mirip UMNO dan DAP bagi mewajibkan wakil rakyatnya mengosongkan kerusi jika menyokong parti lawan. Seperti kenyataan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Muhammad Rafiq Abdullah semalam, pindaan dijangka dibentangkan pada Perhimpunan Agung khas di Shah Alam 2 Mac ini selari dengan perkara 49E perlembagaan merujuk kepada Akta Anti Lompat Parti. Sekiranya mereka enggan mengosongkan kerusi, maka bersatu akan menulis surat kepada Speaker Dewan Rakyat untuk mengarahkan mereka berbuat demikian. Terpulang kepada Speaker untuk buat keputusan. Kalau kami tak puas hati, ia akan dibawa pula ke mahkamah, katanya. Maknanya ada dua pandangan berlawanan terhadap
bagaimana untuk mengadili 6 ahli parlimen yang sudah menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Anwar. Sama ada mereka perlu mengosongkan kerusi parlimen masing-masing atau tidak perlu berbuat demikian. Seorang lagi ahli parlimen, ahli MPT iaitu Dr. Afif Bardin turut berpandangan kerusi parlimen seperti Labuan, Kolak Angsar, Bukit Gantang, Gua Musang, Tanah Merah dan Tanjung Karang perlu dikosongkan bagi memberi laluan kepada pilihan raya kecil dalam masa terdekat. Ke arah itu katanya Bersatu akan menggerakkan apa saja kaedah dan bertindak dalam ruang lingkup perundangan serta politik bagi memastikan beberapa kerusi parlimen milik parti itu dikosongkan seperti termaktub dalam Akta Anti Lompat Parti. Suhaili sebelum ini bertegas bahawa hanya Speaker Dewan Rakyat dan Mahkamah boleh menamatkan riwayat politik 6 ahli parlimen Bersatu yang menyokong Perdana Menteri dan bukannya perlembagaan parti. Apatah lagi mereka mengambil keputusan itu sebelum pindahan perlembagaan parti dibuat. Persoalannya, apakah sebarang pindahan pada 2 Mac ini boleh dikuatkuasakan secara retrospektif atau hanya selepas pindahan diluluskan? Suhaili turut mendakwa tindakan mereka menyokong kerajaan tidak salah dari sudut perlembagaan Bersatu. Kami sokong kerajaan ketika Bersatu tak pindah perlembagaan lagi. Kalau pindah pun dah tak terpakai untuk kami, katanya yang turut mencabar Bersatu memecat 6 jahanam. Kalau pemimpin Bersatu rasa hebat sangat, pecatlah kami yang dah isytihar sokong Perdana Menteri ke-10. Nak suruh kosongkan kerusi? Ini memang saya tidak layanlah. Tunggu saja PRU 16, kata beliau lagi. InsyaAllah, maka tamatlah riwayat 6 jahanam. Mudah-mudahan Bersatu kembali bangkit dan terus marah, kata Razali di Facebook Ahad lalu, sambil berpandangan bahawa pindahan perlembagaan parti itu nanti akan terpakai kepada 6 ahli parlimen itu kerana mereka mendakwa masih ahli Bersatu. Berkongsi pandangannya, Ketua Pemuda Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, mereka tetap akan tertakluk kepada pindahan perlembagaan parti kerana masih ahli parti walaupun pindahan tersebut dibuat selepas sokongan terbuka dibuat. Benarkah pendapat demikian? Menyifatkan kenyataan Razali itu tidak berasas, Suhaili berkata, pindahan perlembagaan Bersatu tidak akan mengubah pendiriannya untuk kekal menyokong Anwar. Bila Perikatan Nasional setahun kekal jadi pembangkang dan rakyat di kawasan saya jadi mangsa, saya putuskan sokong Perdana Menteri 10 sebagai ketua kerajaan. Apakah saya akan patah balik untuk sokong Perikatan Nasional kerana Bersatu pindah perlembagaan? Jawapan saya tidak, katanya. Sependapat dengannya, Azizi pula mendakwa Bersatu tidak boleh mengambil tindakan kerana perlembagaan parti akan diubah hampir 4 bulan selepas beliau mengumumkan menyokong Anwar Ibrahim pada 7 November 2023. Pindahan itu katanya tidak akan menghalangnya daripada terus berkhidmat kepada rakyat di kawasan Gua Musang. Zulkaperi pula yang mempertahankan tindakannya menyokong Anwar sebagai wakil rakyat pembangkang ke-6 bertindak demikian pada 24 Januari lalu menegaskan kedudukannya sebagai ahli Dewan Rakyat tidak dijejas sama sekali. Tidak benar perlu kosongkan kerusi. Saya masih kekal ahli dan setia sebagai ahli Bersatu, cuma menyokong kepimpinan kerajaan. Semasa bagi dapat berfungsi sebagai ahli parlimen memandangkan rakyat terhimpit dengan sara hidup yang tinggi dan sangat terbeban dengan harga barang yang sangat mahal sekarang, katanya. Di sebalik, Wan Ahmad Faisal menyatakan keputusan Perhimpunan Agung khas nanti dijangka memudahkan PN mendapat semula kerusi parlimen yang dianggapnya mudah untuk dikosongkan. Beliau bagaimanapun tidak boleh menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara itu. Saya tidak boleh jelaskan, kita kena tunggu Perhimpunan khas untuk pindah perlembagaan, katanya. Namun, di mana ahli parlimen macam itu masih keliru. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul pula berasa lebih pasti. Mereka, 6 ahli parlimen Bersatu tidak perlu kesongkan kerusi masing-masing, katanya. Ketika sisi soal jawab dengan media sempena perjumpaan bersama Ketua Pengarang Media Isnin lalu. Menegaskan perkara penting yang ahli parlimen berkenan perlu lakukan adalah
menyatakan secara bertulis bahwa mereka masih kekal ahli parti terbabit. Johari menyambung, pada saya selagi mereka kata tidak lompat, dia tidak meninggalkan partinya, nyatakan secara bertulis yang mereka masih ahli bersatu, dia sokong PM, jadi apa masalahnya? Itu setakat ini mungkin memadai untuk menjawab segala persoalan. Baik kepada Razali, Rafiq, Afif, Wan Ahmad Faisal atau sesiapa saja yang sealiran pemikiran, hingga memungkinkan kekalutan ini hanya boleh diselesaikan di mahkamah. Dipetik daripada mykmu.net, sumber FMT, ditulis oleh Hishamuddin Aun. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.